Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Pada kali ini, cikgu akan menyampaikan tajuk Nutrien Menjamin Kesihatan. Standard pelajaran 8.1.1. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 95 hingga 97. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu kamu membaca dan memahami teks dan juga gambar pada muka surat 95. Okay, 95 nutrien kesihatan itu tema kita pada kali ini. Kemudian muka surat 96 nutrien menjamin kesihatan. Okay. Baca dulu dan cuba fahami apakah kandungan teks yang terdapat pada muka surat 96 dan 97. Baiklah murid-murid, nutrien kesihatan. Nutrien kesihatan. Makanan yang sihat menjamin kesihatan kita. Maksudnya apa yang kita makan tu adalah jaminan kesihatan kita. Kalau kita makan benda yang sesuatu yang tidak berkhasiat, maksudnya dia akan memberi kesan pada tubuh kita lah. Kesan kesihatan pada tubuh kita. Pemilihan makanan daripada semua kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia amat penting untuk hidup sihat. Ni piramid makanan Malaysia tahun 2020. Tahun 2020 kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi berlaku perubahan dalam piramid makanan yang mana buah-buahan menjadi hidangan yang utama. Di bawah, yang paling bawah, buah-buahan dan sayur-sayuran tu perlu diambil dalam kuantiti yang lebih banyak. Okay. Kemudian aras 2, nasi bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Tu kalau piramid makanan sebelum ni, yang produk bijirin ni berada aras paling bawah kan, aras 1, di mana kita perlu ambil dengan kuantiti yang banyak. Kemudian dalam piramid makanan tahun 2020 berlaku perubahan di mana buah-buahan terletak di aras yang 1. Kemudian aras 3, susu dan produk tunusu. Kemudian aras yang paling atas, minyak, gula dan garam. Kemudian kita perlu mengambil air 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Itu kadar yang perlu diambil, 6 hingga 8 gelas. Okay. Seterusnya, nutrien menjamin kesihatan. Kita perlu memastikan makanan yang diambil mengandungi nutrien yang mencukupi. Hal ini penting untuk menjamin kesihatan tubuh badan. Kita perlu mengambil pemakanan seimbang. Yang mencukupi itu maksudnya seimbang bagi semua aras. Sebab semua aras piramid tu dia ada kepentingannya tersendiri. Jadi kuantiti mengikut aras. Lagi rendah, aras paling bawah kita boleh ambil dalam kuantiti yang lebih banyak, sehinggalah atas tu paling kurang. Okay, nutrien menjamin kesihatan lagi. Lagi nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbesaran. Itu contoh nutrien. Karbohidrat, kalau yang apa tu nasi, roti tu semua tu ubi, itu karbohidrat. Kemudian protein, ikan, daging, telur, fat, lemak, susu dan sebagainya. Vitamin, buah-buahan,
sayur-sayuran, itu vitamin, mineral, okay. Kemudian air kosong. Okay, nutrien menjamin kesihatan lagi. Okay, tajuk yang sama. Pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan memastikan kita lebih sihat, dapat menjalankan aktiviti seharian dengan sempurnanya tanpa berasa letih dan memastikan pertumbuhan tubuh tidak terganggu. Jadi, bila kita pengambilan nutrien tu mencukupi dalam semua aras, kita akan jadi lebih cergas untuk melakukan aktiviti seharian. Kalau awak tengok tu kan, dalam gambar tu, banyak aktiviti yang dilakukan dalam sehari. Bangun pagi, pergi sekolah, main bola, kan. Kemudian aktiviti lain, makan lagi, melakukan riadah, belajar, dan sebagainya. Itu contoh, contoh aktiviti seharian yang kita lakukan. Kalau kita tak cukup nutrien, nutrien yang kita ambil tu tidak mencukupi, kita akan berasa letih, cepat letih, cepat lesu. Dalam melakukan, sebaik saja melakukan aktiviti, kita akan rasa lesu. Sebab apa? Kita tidak mengambil pemakanan yang seimbang. Jadi ada nutrien lain tu tak mencukupi, tak memberi, tidak membekalkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Seterusnya, okay, kita digalakkan minum air kosong kerana air kosong tiada kalori, bahan pengawet, perisa tambahan dan pewarna berbanding dengan minuman lain kan. Air sirap itu pewarna, air oren itu pewarna, air gas kan, itu banyak gula kan. Jadi air kosong tak ada tu semua, tak ada kalori, tak ada bahan pengawet, tak ada perisa, warna, pemanis dan sebagainya. Jadi air kosong sangat bagus untuk tubuh kita. Okey, kepentingan nutrien dalam pemakanan. Okey, ini kepentingan nutrien dalam pemakanan yang kita ambil. Dia ada 4. Okey, contohnya karbohidrat, vitamin, garam, mineral dan serat, lemak, protein. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, vitamin, garam, mineral dan serat. Kepentingan, apakah kepentingannya? Pertama, menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku. Itu semua boleh kita dapat dalam buah-buahan yang kita makan dan juga sayur-sayuran. Okay, yang seterusnya melancarkan penghadaman. Penghadaman kan, penghadaman dalam perut kita tu memproses makanan yang kita makan, kemudian kita mengeluarkan semula lebihan. Jadi kalau kita makan vitamin, garam, mineral dan serat ni, buah-buahan dan sayur-sayuran ni, sistem penghadaman dalam tubuh kita ni lebih lancar, terutamanya dalam perut tu kan. Okey, seterusnya karbohidrat. Ni karbohidrat, kepentingannya pula membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Kan? Kalau kita tak makan nasi satu hari, rasa letih tubuh. Rasa tak bermaya tubuh kan. Kena juga makan nasi ataupun mi kan, ataupun mi. Kita bagi orang Malaysia antara dua tu lah, nasi ataupun mi. Sekali-sekala pizza tu boleh lah, ataupun roti sekali-sekala boleh. Kebanyakan orang Malaysia makanan utama adalah nasi. Itu sumber karbohidrat yang kita ambil. Jadi bila kita makan, kita ambil karbohidrat, tenaga dalam tubuh kita ni akan banyak. Jadi okey, seterusnya protein. Protein kepentingannya
pertumbuhan dan perkembangan otot. Bila kita ambil sumber protein dari ikan, daging, telur, sotong dan sebagainya tu, dia membantu pertumbuhan badan kita, tubuh kita dan juga otot kan. Sebab tu orang yang terlibat dalam bina badan ni, dia sanggup beli protein khas kan dalam botol tu, kan, untuk keputusan segera, untuk dapatkan badan yang betul-betul tu dengan segera kan. Jadi yang bagusnya kita ambil protein dari makanan yang sebenar kan, makanan yang sebenar seperti ikan, ayam, daging, telur dan sebagainya. Jadi kepentingan protein ni dia membantu pertumbuhan tubuh badan kita dan juga perkembangan otot. Meningkatkan metabolisme, juga dia meningkatkan metabolisme badan kita ni ya. Okey, yang seterusnya lemak. Kepentingan lemak ni apa? Membekalkan tenaga. Sama juga lemak ni, kalau kita karbohidrat kita dah tak ada, dia ambil daripada lemak lah. Sebab tu kita perlu bersenam. Perlu bersenam kita untuk untuk kita gunakan lemak-lemak yang ada dalam badan kita ni sebagai tenaga kan. Jadi sebab tu lemak kita tak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Kita ambil dalam kuantiti yang sikit, seperti minyak, keju, gula, garam dan sebagainya. Okey, yang kedua penebal haba. Kan. Kalau di kawasan yang sejuk, dia akan jadi penebal haba dalam tubuh badan kita tu kan, membekalkan haba. Haba yang panas dalam tubuh kita. Yang ketiga, melindungi organ dalaman. Itu kepentingan lemak. Tapi tak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, seterusnya latihan di rumah. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul tentang kepentingan nutrien. Apa yang cikgu paparkan tadi itu adalah soalan. Okey, jadi nanti murid-murid jawab soalan-soalan dengan pilihan jawapan yang diberi. Pilihan jawapan yang diberi. Jadi, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks dan juga slide yang cikgu sampaikan ketika menjawab soalan-soalan ini. Ini contoh. Kita soalan. Ini contoh. Macam biasa, tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis tajuk nutrien menjamin kesihatan, tulis standard pelajaran 8.1.1, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang kepentingan nutrien. Kemudian murid-murid jawab. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.